Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Fatiah dan rakan-rakan semua. Kami, grup 14 akan membentangkan pembentangan PH2 kami. Baik, untuk ahli kumpulan 14 terdiri daripada saya, Ahmad Fahri, yang kedua Nur Adila, yang ketiga Nur Fikriyah Hidayah, yang keempat Is Nurinti Diana, ada yang kelima Nur Amirah tapi dia telah tarik diri daripada DPLI. Jadi hanya kami berempat saja untuk ahli kumpulan 14. Okey, kemudian kami telah memilih sains tingkatan 3. Tajuknya adalah tajuk 3, pengangkutan. Untuk saya punya pembentangan adalah standard kandungan saya adalah 3.1, ada 3.1 sistem pengangkutan dalam organisma. Saya punya cover 3.1. Kemudian standard pembelajaran saya adalah 3, memerihalkan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas. 3.1.2, membanding dan membezakan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas. 3.1.3, mewajarkan kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Kemudian daripada SP ini, saya telah membina, sebelum tu, kelas kami, kelas tingkatan 3 bestari. Bilangan murid kami 36 orang. Waktu kami mengajar 8 pagi sampai 9.10 pagi, dua masa. Tarikhnya 26 Disember 2023. Jadi waktu terpakai kepada kami berempat. Kami berempat akan mengajar selama 1 jam 10 minit, 2 masa. Pada tingkatan 3 bestari. Kemudian, di SP, saya telah membina objektif saya. Yang pertama, menerangkan kembali akan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma ringkas dan organisma kompleks. Yang kedua, menyenaraikan ciri-ciri persamaan dan perbezaan yang terdapat pada fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas. Yang ketiga, sebab akan peri pentingnya akan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Kemudian daripada objektif tu, setelah membina kriteria kejayaan kepada murid-murid, pertama mereka perlulah boleh menyatakan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas. Mereka boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 ciri persamaan dan perbezaan yang terdapat pada fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas. Yang ketiga, murid boleh memberi sekurang-kurangnya 2 sebab akan pentingnya fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Kemudian daripada situ, baik, pengetahuan sedia ada murid, mereka dah tahu yang manusia ni perlu berrespirasi dan tumbuhan perlu bertranspirasi untuk kekal hidup. Dan yang kedua, murid-murid dah tahu akan 8 jenis peta pemikiran I think. Kemudian terus masuk kepada pembentangan saya pilih langkah 2, pembelajaran konstruktivisme. Dalam langkah 2 ni, gerak kerja pembelajaran konstruktivisme, mula-mula saya akan membagikan murid ni kepada 6 kumpulan. Kemudian mereka 6 kumpulan ni akan dapat 3 tajuk. Setiap kumpulan akan dapat 3 tajuk dan diminta untuk berbincang mengenai tajuk-tajuk 3 yang diberikan tu dalam masa 15 minit. Kemudian setelah mereka berbincang, dalam kumpulan berbincang, tapi setiap murid kena buat 3 peta I think berdasarkan 3 tajuk tugasan. Walaupun dalam kumpulan berbincang, tapi setiap murid kena buat 3 peta I think. Dan setiap murid akan perlu menghantar hasil 3 peta I think tu ke dalam liveworksheet.com. Kelas 3 tingkatan 3 bestari. Macam ni. Tajuk tugas satu ada 3. Apakah fungsi sistem pengangkutan, senaraikan ciri-ciri persamaan dan perbezaan, nyatakan sebab-sebab. Jadi, 3 tajuk ni adalah selaras dengan kriteria kejayaan murid. Jadi ada 3 soalan sama macam 3 kriteria kejayaan murid. Dan setiap murid perlu membuat 3 peta I think dan buat naik di liveworksheet.com. Ini liveworksheet.com. Saya akan ajarkan cara-cara bagaimana guru boleh mendaftar masuk. Mula-mula pergi ke website ini, create free account. Create free account. Lepas itu, kita guru pilih. Yang peranan sebagai guru, teacher plan, ianya adalah percuma. Tekan teacher plan dan percuma. Lepas itu, lepas kita dah sign up tu, dan kita login. Masukkan email kita, password kita, dan login masuk.
Jadi kita dah sign up sebagai teacher tadi tu dan kita dah log in dan sekarang kita dah sampai dalam kita punya live worksheet ni guru punya peranan. Okey, kita dah ada platform kita. Saya akan ajar cara-cara nak buat dia punya isi kandungan, dia punya lembaran kerja, worksheet dia. Mula-mula pergi ke dashboard sini, bawah tu dia ada worksheet. Tekan my worksheet. My dashboard atas, bawah tu ada my worksheet, tekan my worksheet. Kemudian tekan add worksheet dalam ni. Dan lepas itu, masukkan gambar dia, masukkan dia punya tajuk. Okey, kita punya worksheet tu. Dan kemudian, okey, dah ada gambar, title dan body masukkan. Dan kemudian isikan ada konten, dia punya label, PDF, nak download ke. Lepas tu umur berapa, public. Dan kemudian tekan save and edit element. Save. Tekan save. Jadi kita dah buat satu lembaran kerja dalam kita punya kelas. Okay. Contoh dekat sini, saya dah buat 3 dah. Yang pertama, okay, ni saya punya worksheet saya, lembaran kerja saya. Saya dah buat 3. Yang pertama dekat sini ada set induksi. Pada set induksi saya dah buat saya terangkan, ada pancakan YouTube. Ni dia punya pautan video YouTube tu. Nanti pelajar boleh masuk tengok. Lepas tu, dekat langkah pertama saya dah buat pembelajaran mastery. Ada slide Canva. Ni slide Canva, pelajar boleh tengok. Lepas tu saya juga ada buat pada langkah ketiga, aktiviti permainan soal jawab, Kahoot. Nanti pelajar pun boleh tengok juga dalam ni. Saya dah masukkan 3 pautan dalam saya punya worksheet saya. Okey, itu cara nak buat worksheet. Dan lepas itu, ni cara-cara nak membina kelas tingkatan. Contoh saya ajar banyak tingkatan 2, tingkatan 3. Ni nak cara buat kelas tingkatan. Okey, mula-mula dekat my dashboard balik, dekat bawah tu ada my class. Tadi my worksheet kan, pilih my class pula. Tekan my class tu, kemudian tekan add group, kemudian masukkan nama kelas tu, kelas tingkatan 3 Bestari. Kemudian tekan save. Okey, dan kemudian kita dah berada dalam kelas tingkatan 3 Bestari dekat sini. Okey, dah dekat Bestari. Dan kita dapat kod kita EVENBW9YGN. Berikan kod ni kepada murid-murid dan ada satu murid dah ada masuk kat sini. Okey, kemudian kita dah buat kelas kita kat sini. Saya nak terangkan cara-cara nak beri kerja kepada murid. Okey, baik. Sekarang ni dekat assign workbook to student, tekan sini, assign workbook to student. Dan kemudian add workbook. Tadi lembaran kerja, ni lembaran buku pula. Masukkan label kelas tingkatan 3 Bestari. Kemudian, pilih custom text. Kita boleh berikan grade 0 sampai 10 dekat sini. Grade kepada markah pelajar. Tu tekan save. Tekan save, kita dah dapat dah satu workbook. Nampak tak? Ni buku. Tadi lembaran kerja, ni lembaran ni buku. Okey, new workbook kelas 13 tadi dah siap dah satu buku dan kemudian pelajar dah ada tingkatan mereka, dah ada buku kerja mereka. Dia nak ajarkan cara nak daftar murid. Pergi ke live worksheet balik, kemudian pilih student. Pilih student, tekan start learning with a free account. Ini untuk murid nak daftar masuk macam mana. Kemudian masukkan kod yang telah diberikan tadi tu, masukkan nama semua, tekan create new account. Lepas tu sekarang ni murid dah ada mereka punya platform pula, mereka punya worksheet. Okey, dekat my dashboard ni, pilih dekat my workbook. Dia akan jumpa workbook yang cikgu dah buat tadi. Ni dia, sama. Lepas tu tekan dekat workbook ini, dia akan nampak semua lembaran kerja yang cikgu dah buat. Contoh dekat sini, ni. Saya tekan 3 perkatakan, 3 peta iting. Pelajar kena tekan dekat 3 peta iting ni. Lepas itu, masukkan mereka punya gambar 3 peta item yang mereka dah buat. Kemudian dah lampirkan gambar peta item tu, tekan finish. Tekan finish, dan lepas itu cikgu boleh tengok. Ini saya terangkan cara cikgu nak berikan markah. Dekat pelajar tu, kat kelas tingkatan 13 tadi ada nama pelajar. Contohnya pelajar Fahri. Saya daftarkan. Ini C workbook yang Fahri dah hantar. Kemudian nampak dia dah hantar dekat sini. Tekan dekat change grade ni. Change grade ni, atau boleh masukkan daripada skala 0 sampai 10. Markah kita dah tengok, kita check pentaksiran, masukkan grade. Contohnya 10 ke 10. Tekan save changes. Akan dapat 10 markah. New grade was saved correctly. Jadi guru boleh berikan pentaksiran dan murid pula boleh tengok lembaran-lembaran kerja outstanding. Itulah dia untuk saya punya bahagian.
Fikriah boleh teruskan. Terima kasih Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fikrah Hidayah akan meneruskan pembentangan modul inovasi bagi RPH kedua. Unit adalah masih yang sama iaitu 3.0 pengangkutan. Standard kandungan pula ialah 3.2 sistem peredaran darah dan standard pembelajaran 3.2.2 berkomunikasi untuk menerangkan struktur dan fungsi jantung serta salur darah dalam sistem peredaran darah manusia. Objektif pembelajaran yang saya telah tetapkan kepada para pelajar ialah pertama ialah pelajar dapat menerangkan struktur serta fungsi jenis-jenis injap, atrium dan ventricle yang terdapat dalam jantung manusia. Yang kedua pula ialah pelajar dapat menunjukkan peredaran darah melalui jantung manusia. Modul inovasi saya telah terapkan dalam langkah ketiga iaitu peneguhan pembelajaran menggunakan modul inovasi Rolljack, di mana guru akan meminta setiap wakil kumpulan untuk datang ke depan dan menjawab kuis serta memberikan penerangan mengikut gambar. Apabila pusingan seterusnya bermula, kumpulan perlu menghantar wakil yang berbeza. Ini merupakan langkah-langkah untuk menggunakan modul inovasi Rolljack, iaitu pertama sekali guru perlulah melayari laman web www.rolljack.com di mana guru boleh sign up ataupun login untuk membuat akaun mereka. Seterusnya, guru perlulah klik create a session di mana untuk permulaan bagi penyediaan pembelajaran interaktif seperti kuis dan lakaran lukisan. Setelah itu, guru boleh memilih aktiviti PDPC yang ingin dijalankan. Sebagai contoh, di dalam satu kuis yang dibina itu, guru boleh memilih untuk membina open-ended question, boleh memilih untuk membina multiple choice question, ataupun soalan yang memerlukan pelajar melukis gambar sebagai jawapan. Seterusnya, proses pembinaan kuis bermula di mana guru akan diminta untuk menulis soalan kuis di ruang yang disediakan dan juga memasukkan gambar raja yang sesuai. Gambar raja ataupun video boleh diletakkan di dalam ruangan media yang telah disediakan. Setelah itu, setelah guru telah selesai membina kuis mereka, guru perlu menekan review untuk membuat penyemakan kuis mereka secara keseluruhannya. Dan akhir sekali, apabila guru ingin memberikan peluang kepada murid-murid untuk mengakses kuis yang telah dibina, guru perlulah menekan go live dan boleh memancarkan kuis yang telah dibina ke slide papan putih. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada Kak Dila. Terima kasih kepada Fikriah. Baiklah, kita pergi kepada RPH ketiga. RPH ketiga ini mengandungi standard pembelajaran iaitu 3.2.3 iaitu murid dapat mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi dan 3.2.4 pula murid dapat memberitahu kepentingan mengekalkan jantung yang sihat. Okey, baiklah. Saya menekankan dua objektif iaitu yang pertama, kita pelajar dapat mendapat menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi dan juga pelajar dapat menyatakan tentang kepentingan jantung yang sihat melalui perbincangan kumpulan. Okey, baiklah. Saya menekankan inovasi word wall di mana saya letakkan inovasi ini di langkah 3 iaitu di langkah pentaksiran. Macam mana saya apply? Guru memberikan kuis kepada murid dan guru menggunakan teknik siapa cepat dia dapat dengan memberi ruang untuk wakil kumpulan menjawab. Dan murid pula daripada wakil kumpulan dengan pantas menekan loceng dan diberi keutamaan. Setiap kumpulan perlu memikirkan strategi mereka untuk mendapatkan ruang untuk menekan loceng dengan pantas. Okey, macam mana saya buat word wall ni? Yang pertamanya, kita kena layari URL dan juga kita kena login ataupun sign up dan kita akan klik kepada create activity. Lepas tu akan keluar macam ni. Lepas tu kita pilih template yang kita nak. Kalau saya kat sini, saya pilih template quiz dan akan keluar itulah template quiz dan kita akan isi quiz di dalam ruang activity title. Kita akan isi title, tajuk quiz kita dan tuliskan soalan-soalan yang berserta dengan pilihan jawapan. Okey.
tekan pada kotak sebelah jawapan untuk menentukan jawapan sebenar. Tanda X menandakan jawapan yang salah dan tanda hijau untuk jawapan yang betul. Tekan add question jika masih ingin menambah bilangan soalan. Tekan dan kat bawah tu jika soalan sudah mencukupi. Okey, lepas tu kat bawah tadi tu akan ada ciri-ciri kuis yang dihendaki. Contohnya masa yang kita tetapkan ataupun live, maksudnya kalau salah ada lagi tak peluang tu, peluang pelajar tu boleh jawab lagi. Dan lepas tu kuis siap dipaparkan di layar putih di dalam kelas. Tetapi andai kata kita nak jadikan kuis ini sebagai kerja rumah ataupun pentaksiran di rumah, kita akan set assignment kat bawah tu. Next. Set assignment macam ni akan keluar dan kita set lah deadline dia pukul berapa apa semua dan kita start. Dan pelajar-pelajar pun boleh start buat tugasan mereka. Itu saja saya serahkan kepada rakan saya. Okey, terima kasih Kak Dila. Nama saya Iznurin Tibiana. Saya akan membentangkan RPH yang keempat dengan standard kandungan iaitu 3.3 iaitu darah manusia. Standard pembelajaran iaitu 3.3.2 iaitu mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak sepadan. Okey, next. Okey, untuk objektif pembelajaran, kita ada 3 objektif yang hendak dicapai. Iaitu yang pertama ialah murid akan dapat menyatakan 4 kumpulan darah iaitu A, B, AB dan O mengikut kehadiran antigen dan antibody. Yang kedua adalah murid akan dapat mengenal pasti kesan menerima darah yang tidak sepadan daripada padanan kumpulan darah penerima dan penerima. Dan yang terakhir ialah murid akan dapat menentukan sekurang-kurangnya 1 daripada 2 kumpulan darah yang diuji dalam proses transfusi darah. Okey, next. Okey, aplikasi ni saya buat dekat langkah yang ketiga iaitu pembelajaran berasaskan permainan teknologi. Okey, di sini murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan iaitu dalam satu kumpulan tu dalam 5 ke 7 orang, 6 ke 7 orang macam tu. Di sini pada langkah ini akan ada 2 stesen di mana stesen pertama dan stesen kedua. Kedua-dua ni adalah menggunakan teknologi lah. Di mana kalau untuk stesen kedua ni, yang ni untuk yang aplikasi teknologi Gamilab. Yang pertama dan kedua ni menggunakan teknologi. Kiranya saya akan letakkan 2 komputer dekat setiap stesen. Okey, pada aplikasi Gamilab ni, untuk membuat dia, okey, guru perlu melayari laman web Gamilab ni. Yang seterusnya adalah guru perlu mendaftar untuk mengakses aplikasi Gamilab dengan menekan butang create account dan kemudian masukkan email dan kata laluan yang baru. Okey, guru juga boleh masuk menerusi akaun yang sedia ada seperti Google, Twitter, FEDE, Microsoft ataupun Facebook. Okey, pendaftarannya adalah secara percuma. Setelah selesai mendaftar, guru perlu menekan butang create game. Seterusnya. Okey, selepas tekan butang create game, guru diminta untuk mengisikan nama permainan. Kalau untuk permainan ini, saya letak nama permainan jenis darah. Okey, seterusnya adalah laman web ni akan memaparkan 7 jenis template permainan yang boleh diaplikasikan. Okey, pilih jenis permainan yang diminati dengan menekan butang select yang berada dalam kotak kuning di bawah gambar permainan tersebut. Dekat kanan ni kita boleh lihat sebenarnya dia ada 7. Kiranya setiap permainan tu berbeza lah cara main dia. Cumanya kalau kita nak main tu akan lagi saya cerita. Okey, saya memilih template byte game. Okey, seterusnya. Okey, dekat sini tekan butang edit questions yang berada pada kotak kuning untuk memasukkan soalan kuis yang hendak dibina. Okey, sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut, sebenarnya semua template ni adalah untuk kuis interaktif saja. Di mana template ni dia menggunakan setiap template ni dia macam
template ni dia ada jumlah soalan yang tertentu. Kiranya kita boleh access dia mengikut template tu saja. Contoh kalau untuk bike game ni dia hanya menggunakan 8 saja soalan. Okey, setelah selesai mengisi soalan, tekan butang publish dan share yang berada pada kiri laman web dekat yang warna pink tu. Okey, seterusnya. Okey, kod dan pautan permainan akan diberikan. Tekan butang copy kod dan copy link untuk dikongsikan dengan murid dan akhir sekali tekan butang publish. Okey, sebenarnya template ni boleh ada banyak lagi, cumanya kena langgan lah untuk mendapatkan penggunaan yang lebih kompleks. Okey, seterusnya. Okey, pada hari kejadian, guru akan memberikan pautan dan kod permainan kepada murid. Okey, sebenarnya aplikasi ni kita boleh gunakan kepada komputer dan juga handphone. Kita boleh guna dua-dua ni. Tapi untuk kelas ni saya gunakan komputer lah. Okey, murid boleh menjawab menggunakan komputer dan diminta untuk menulis kod permainan dan nama kumpulan untuk mengakses permainan ini. Okey, untuk masuk ni murid tak perlu pun macam nak letak email, tak perlu kod kata laluan macam password baru pun tak perlu. Kiranya dia hanya perlu memasukkan nama kumpulan, contohnya Ali apa semua tu, kumpulan 1. Okey, tulis kumpulan 1. Dan seterusnya dia akan isilah kod untuk masuk ni. Okey, seterusnya. Okey, tekan butang play untuk bermain. Kemudian murid dikehendaki untuk mengutip power box yang berada untuk menjawab soalan ni. Kiranya game ni bike game kan, dia perlu mengayuh untuk dia ada jalan dia. Kiranya dia akan kutip power box tu yang warna kuning tu. Kiranya untuk menjawab soalan dia kena dapatkan lah. Okey, menggunakan papan kekunci yang ada pada keyboard ni, macam error ni. Kalau nak terus tekan yang ke hadapan. Kalau nak corner sikit, dia kata ke kiri lah. Okey, seterusnya. Setiap soalan akan diberikan masa selama 30 saat untuk menjawab. Kelajuan pergerakan bergantung kepada jawapan dan masa untuk menjawab. Kiranya contoh soalan dia, apakah yang akan berlaku jika antigen dan antibody adalah sepadan? Kiranya kalau murid tu jawab dengan betul, masa kelajuan tu akan bergantung pada jawapan tu lah. Kiranya kalau jawab betul, masa macam murid tu dapat mengayuh dengan lebih laju lah. Kalau jawapan salah ataupun power box dia tak kutip, kiranya masa dia akan pelan. Kiranya dia akan membezakan dari situlah. Sama ada orang tu jawab, orang tu tak jawab dengan pun ataupun orang tu tak ambil pun. Di situ dia akan memaparkan markah berdasarkan kelajuan akan dipaparkan pada akhir permainan. Kiranya murid dapat lihatlah siapa kumpulan yang dapat tinggi, siapa yang dapat rendah. Dari situlah. Okey, sekian saja pada saya. Terima kasih.